Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qawbi hamid. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Huda lam jani. Kas Mahmad. Pak Tiyun 11. Nur Hati. Uh, Wong Jowo. Alhamdulillah. Zainul Bis. Allah 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 Allah. Allah. Zainul Bis. Sazwan. Uh, Maria Magda Roslawati, Rahimah Rosli, Laila De La Rosa, Ezni Dahni, NHR Hana, Rukiah Rock, Nur Hayati Mat Saad, Nur Hayati Yusuf, Roshida, Alhamdulillah, Alhamdulillah semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maria Magda, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak T, Miji Nakata, Mazlina Sa'ad, Alhamdulillah. Semua yang beri salam, saya jawab Assalamualaikum. Salam. Junaidah Abdul Rahman, Alhamdulillah. Muhammad Farid Sulaiman, Uludiah Sharif, Halim Saha, Isha, Isha, okey. Okey, geng. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Rahman. Alhamdulillah, ya Rahim. Alhamdulillah. Asmah Saim, Mat Kedah, Nur Mizawa, Alhamdulillah. Nurlian Jamaluddin, Ardina Ardi, Nurizah, Ruslina Muhammad, Alhamdulillah. Hajah Zaitun, Masya Allah. Nur Raini Bidin, Zahir Din, Maryamah, Hajah Junaidah, Mun Mismah, Aziz Abi, Maryamah. Ada satu nama Maryamah. Haji apalah dia, Aziz bin Baizura Badli Shah, Nurizah. Lepas tu Ardina Ardi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Nana Zai. Okey. Jom geng. Baizura Badli Shah, Adina Ardi. Okey, gini geng. Hari ni kita cerita, saya kena ambil awal sebab saya takut masa benda ni jadi isu perbahasan. Ramai yang bercerita tentang satu perkara iaitu Taliban. Tun. Terima kasih Tun. Mazlinangah. Okey geng. Sekarang ni kita banyak orang cerita pasal Taliban. Saya nak cerita dulu. Taliban ni apa dia? Talib dalam bahasa Arab maknanya pelajar. Taliban maknanya pelajar ramai. Golongan anak murid. Itu dalam bahasa Arab. Dan mereka ni punca dapat nama Taliban ataupun Talib. Kisah dia, ada golongan Rusia yang menaja golongan orang Afghanistan sendiri. Orang kaina batangan mana ni? Dari kaina batangan. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Okey, dengar Taliban. Saya ambil masa sikit sebelum kita masuk pelajaran kita. Talib maknanya pelajar ataupun anak murid. Taliban maknanya anak murid yang ramai lah. So kisah dia orang Rusia zaman-zaman dulu, dan dia pula pergi dia ada kawan-kawan dia yang menjadi barwa Rusia yang menjual dadah popi. Jual dadah popi apa semua ni untuk hantar ke China dan Afghanistan ni kebetulan ke tengah-tengah. Russia, China dan beberapa ni. So dia jadi laluan tau. So dan kebetulan ada yang barwa Rusia ketika itu dia jual dadah, dan kemudiannya ada di kalangan mereka ni dah berpesta dadah, dan kemudiannya dia masuk satu kampung dan merugul perempuan-perempuan yang Muslim, yang baik, yang apa semua, dan ada yang dibunuh, ada yang tak sempat dibunuh, lari ke satu kampung
yang ketika tu ada madrasah. Kampung ni ada madrasah. Dan kampung yang ada madrasah ni pula, dia minta tolong. Maka dia orang tolong. Bila ditanya pada Syekh ni kata, hukum dia kita wajib cari dan demi mempertahankan maruah wanita-wanita Islam, dan mereka ni berhak dihukum. Maka ketika tu diorang pun pergilah. Pergi nak lawan baruah-baruah ataupun dipanggil apa? Tali barut Rusia ni bukan senang. Tapi mereka berlawan. Mereka lawan, pergi cari uh, drug dealer ni, dan diorang lawan. Pengedar dadah, tali barut Rusia ni, diorang lawan. Lawan dan diorang menang. Hanya kerana menegakkan syiar Islam. Itulah asal-usul nama Taliban. Dan mereka ni memperjuangkan kemerdekaan negara mereka daripada Rusia. Dan ketika itu ada juga kelengkapan senjata disediakan oleh Amerika. Amerika ni dia tak boleh lawan Rusia. Dia bagi kelengkapan senjata untuk rakyat tersebut untuk bangkit lawan senjata. Lawan Rusia. Dan mereka adalah dia punya deal apa semua. Tapi dengan Taliban, mereka ni satu gerakan yang kecil. Gerakan yang kecil, yang tak sophisticated. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta, ada yang menaiki kuda. Pergi untuk membebaskan negara mereka daripada Rusia. Daerah-daerah mereka yang Rusia ambil. Bayangkan satu Apache yang nilai dia lebih kurang ratusan juta US dollar dengan lengkap senjata, kelengkapan 1 minit boleh 60,000 peluru pergi daripada dia punya peluru ni, dan dilengkapkan dengan peluru pepandu yang berkuasa tinggi yang boleh menghancurkan banyak tempat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Rusia kalah dengan keimanan dan perjuangan Taliban. Ingat Taliban pelajar ataupun anak murid. Tu dia maksudnya. Dan apa berlaku tuan-tuan? Dan akhirnya mereka ni boleh menguasai dan mencapai kemenangan. Taliban mencapai kemenangan, kemerdekaan, dan akhirnya dapat memerintah Afghanistan balik. Salahkah mereka mengambil negara mereka daripada Rusia yang dijajah oleh Rusia? Salah ke orang Melayu merdeka di tanah Melayu? Merdeka daripada Melayan Union, merdeka daripada British. Salah ke? Salah ke Taliban merdeka daripada negara Arizik Pak Long Syarani? Semua orang hebat-hebat ini. Linda Aris, Masya Allah. Muhammad Anif, minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita balik. Salah ke orang Melayu menuntut kemerdekaan, berjuang memerdekakan negara tanah air mereka sendiri? Begitu juga, tak salah langsung Taliban memerdekakan, memperjuangkan hak mereka sendiri daripada Rusia dan daripada Amerika. Mereka sukalah bila Taliban dapat kalahkan Rusia. Dan kemudian dia dilagakan dengan satu yang konon-konon berjuang juga, Najibullah. Dia kata apa? Akhirnya Taliban dicop jahat. Dia kata ganas. Sepanjang memerintah, tembak perempuan. Tembak itu, tembak ini. Bukan. Tuan-tuan, video yang tuan-tuan tengok tu, tuan-tuan boleh percaya ke? Video yang tuan-tuan tengok tu boleh percaya ke? Taliban ni betul-betul jahat. Amerika dia pandai buat movie. Amerika ni sebuah negara yang pandai buat movie demi kepentingan politik. Mereka dah tak boleh kawal dunia dadah, pengedaran dadah, baik di China, baik Afghanistan. Afghanistan ni laluan dan mana-mana berita Rusia dapat, Rusia jual dadah. Tanam popi, tanam heroin. 75% laluan dadah ketika itu, sumbangan dadah paling banyak daripada Afghanistan. So dia kuasai tempat-tempat itu dan dia orang tanam dadah. Tanah itu subur untuk pertanaman popi, untuk kokain, untuk juga heroin. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan?
Mereka tak dapat kuasai, mereka pun terlibat dan mereka jual lah sebab banyak benda. Banyak benda yang ni. Dan Amerika Syarikat, tuan-tuan dan puan, seperti pertama kononnya mereka membagi bantuan senjata dan akhirnya bila Taliban menentang Rusia, Najibullah ni dilaga-lagakan dengan Taliban. Dan Najibullah inilah Najibullah inilah yang menyebabkan suasana Taliban dipandang buruk. Dan mereka ni ada banyak pahaman. Rakyat mereka ni kebanyakan mereka ateis dan ada di kalangan orang Afghanistan sendiri masih beragama Kristian, ada yang ateis, ada yang juga mereka ni. Dan mereka hidup aman damai. Tetapi tuan-tuan, Amerika masuk dan Amerika memporak-perandakan negara mereka. Kononnya hak asasi manusia tidak ditegakkan. Wanita kat sana nak tengok wayang tak boleh apa, tak boleh dibunuh dia apa semua. Saya tak sokong Taliban. Saya cerita keadaan sebenar. Adakah Osama Ladin terlibat dengan Osama Ladin bantu Taliban? Wallahualam. Kita tak tahu, kita cakap kita tak tahu. Dan ingat, kejahatan Taliban, dikatakan Taliban zalim pada perempuan. Mereka lah hero yang menyelamatkan. Kau orang percaya? Cerita-cerita macam ni kau orang percaya, kau orang betul lah. Kiamat minda lah kau orang ni. Apa saja mereka cakap betul. Apa saja orang Islam cakap, Taliban cakap, semua salah. Guna otak sikit. Kau agama apa bro? Kau hentam, kau buat TikTok gila-gila. Jangan disebabkan kebencian kau pada PAS. Yelah kau ahli politik, kau benci pada PAS. Kan? Kau burukkan Taliban. Salah ke orang yang meningkatkan, memerdekakan negara sendiri? Daripada Amerika. Mula-mula Rusia, second Amerika. Hati-hati. Biasa tu. Ngapa sangkut-sangkut live pagi ni. Bila aku cakap benda macam ni, orang mana suka? No. Cukup. Dia tunjuk keganasan. Tetapi mereka lupa tunjuk keganasan Rusia terhadap rakyat Afghanistan. Mereka juga tidak tunjukkan keganasan, kerosakan, kehancuran yang ditaja oleh Amerika Syarikat selepas ni. Tuan-tuan tengok satu negara, negara yang dikatakan mempunyai tamadun yang besar dan hebat, iaitu Iraq. Alamak, Fairuz masuk begini. Saya datang, Ana sampai di Tistel JB hari tu adalah kerja sikit. Tak sempat jumpa Fairuz. Yalah, Fairuz kena jaga kesihatan. Fairuz orang penting dalam agama Islam ni untuk menyebarkan Islam. Jaga kesihatan. Jangan jumpa lah, takut wabak virus berjangkit. Tuan-tuan dan perempuan balik. Kita patah balik. Gang, I miss you Fairuz. I miss you so much. Let's go. Gang, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Orang yang mempunyai kesihatan roh dia kurang, rendah, maka dia akan menyalahkan Taliban. Taliban telah membebaskan sebuah negara daripada aturan politik Amerika Syarikat. Rampasan kuasa tersebut sebenarnya satu pembebasan ni. Dan insya-Allah Taliban biarlah dia perintah negara dia sendiri. Saya nak seorang manusia yang buat TikTok menghentam Taliban dengan mengangkat Amerika Syarikat telah menyumbangkan lebih 110 bilion untuk kemajuan negara. Salah tu. Kau ni tengok movie sangat. Amerika lah hero segala-galanya. Hak asasi manusia hero. Kau silap tu. Betul sikit otak kau tu. Minta maaf kalau saya cakap. Dah. Saya nak tunjuk. Amerika telah berjaya menumpaskan Saddam Hussein di Amerika, di Iraq. Dan Iraq sebelum itu adalah sebuah negara gegasi dalam pendidikan, kesihatan kanak-kanak, diiktiraf dalam dunia. Dan juga apa berlaku tuan-tuan dan perempuan,
Iraq adalah sebuah negara maju dari sudut ketenteraan. Itulah yang menyebabkan Amerika takut. Dan Amerika ni jangan lawan dia. Lawan dia kata atur strategi untuk memusnahkan negara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa berlaku pada Iraq selepas Amerika membebaskan Iraq, memerdekakan Iraq? Tengoklah hari ni, macam padang jarak, padang terkukuh. Sistem hancur. Jumlah kebunuhan 500,000 kanak-kanak yang, ya Allah. Apa yang rakyat Iraq dapat? Tengok wayang. Ratu cantik. Ya Allah, entahlah. Tak tahulah. Dan saya no comment banyak-banyak. Takut saya tak boleh live besok pagi. Biasalah. Geng-geng macam ni bukan suka sangat saya. So tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Betul ke Ahli Zah? Dia lagakan Hamas dan PLO. Sedangkan mereka ni bekerjasama. Dia orang tak gaduh. PLO Yasir Arafat di West Bank. Hamas di sebelah semenanjung Gaza, tepi laut. Mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk ni. Saya nak minta yang buat video TikTok kononnya hentam sangat Taliban ni. Kau buat TikTok untuk hentam Israel. Aku nak tengok kau. Yahudi Lahnatullah. Kau tolong komen. Kau buat satu TikTok. Melompat-lompat. Okay, geng. Okay, let's go. Kita kalau kita tak tahu benda tu menyeluruh, jangan ambil data daripada US je. Jangan ambil data daripada US je. Kena terbuka lah sikit. Tahulah cerita sikit pasal popi, pasal kokain, pasal heroin yang terdapat di negara Afghanistan. Bagaimana pelajar-pelajar Taliban ini bangkit membebaskan manusia. Dia beritahu siapa yang meniaga yang tanah korang ni, kami rampas tanah korang sebab korang jual dadah. Kami rampas. Tapi kalau kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala, kamu tanah, kamu porang pokok-pokok kokain, pokok-pokok dadah ni, pokok-pokok popi ni, kami akan bagi kamu apa? Tanah tu milik kamu. Allah. Dan saya no comment banyak-banyak. Takut orang salah faham. Saya cuma bagi satu pandangan yang berbeza. Okay, geng. Let's go. Kita patah balik. Kita cerita ini ada kaitan dengan hijrah. Hijrah diri. Hijrah diri terbahagi kepada 3. Yang pertama, roh ataupun hati kita. Yang kedua, hijrah yang ni adalah fizikal kita. Diri ni ada fizikal. Dan last sekali, diri ada mental. So, roh, physical and mental. You know that? You get that? First, roh. Ramai orang roh dia sakit. Sebab tu hati dia sakit. Hati dia tidak tenang. Tak tenang. Sebab roh dia sakit. Roh dia tak cukup makanan. So, pujuk hati kita perlahan-perlahan. Ubati roh kita. Orang yang ada masalah roh, mulut dia suka kecam orang. Dan dia terperangkap kadang-kadang dalam pahaman politik yang sempit. Dia tidak nampak satu benda yang luas daripada itu. Mereka hanya nampak politik adalah agama baru pada hari ini. Ini roh yang sakit. Jom pujuk hati kita. Kita bercakap bukan pasal hal politik, tapi hal agama. Dan agama mengajar kita tidak mengecam orang. Saya nasihatkan follower kita, jangan kecam Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan. Kita tak pernah tengok dia meliwat orang. So kita sebagai seorang Islam, jangan cakap dia ni Janganlah buat macam tu, tuan-tuan. Islam tak ajar macam tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, banyak kebaikan yang telah dilakukan berbanding kita. Saya ingat lagi masa dia jadi Menteri Pelajaran Malaysia.
Perkara pertama dia buat adalah membaca doa setiap kali perhimpunan. Yang kedua, tuan-tuan, pelajar-pelajar laki-laki tidak digalakkan memakai seluar pendek. Digalakkan memakai seluar panjang. Dan pelajar perempuan digalakkan. Allah, besar jasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Memakai seluar panjang. Orang perempuan pergi sekolah dulu free hair, pakai skirt, dan digalakkan pelajar perempuan untuk memakai tudung dan memakai pelajar perempuan yang sekolah rendah, sekolah menengah memakai tudung. So berhentilah. Apa yang dia buat baik, kita kena hargai. Siapa dia, apa tujuan dia, kita no comment. Tapi orang Islam yang mempunyai kesihatan roh dia yang baik, dia tidak akan keluar daripada mulut dia benda-benda yang menggambarkan hati dia busuk. Kecam orang. Saya dah beritahu, tukar kecam kepada apa? Tukar kecam kepada kesian. Kesian. Cuba tengok bagaimana pengorbanan dia. Ustaz, saya sempat pakai seluar pendek zaman sekolah rendah dulu. Ali Mustafa dah tua. Biasalah tu. Saya dulu pakai seluar pendek. Saya tak nak pakai seluar pendek. Saya pakai seluar panjang. Sampai saya kena marah tau. Tak apa saya kata saya pakai seluar panjang. Saya kena marah. Dia ni. Sebab apa saya tak nak pakai seluar pendek? Asyik kena raba je. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, yang raba saya pelajar perempuan tau. Jangan main. Zaman saya sekolah rendah, sekolah Kelangit dulu. Jangan main aku ni. Betul seram. Dah, saya bukan apa. Saya cuma jaga agama. Saya tak nak pakai seluar pendek. Wallahualam. Ruh yang sihat. Hari ni kita cerita kita dah masuk minggu hijrah diri. Hijrah diri, kita cerita diri terbagi pada 3. Diri yang pertama adalah roh. Sekuat mana fizikal kita, hebatlah badan kita macam John Rainbow ke apa ke tua macam tu pun. Tapi bila roh ditarik daripada badan yang hebat, yang fit, yang gagah, yang perkasa, yang kulit yang licin, cantik, bergetah. Bila roh keluar, badan itu tak bermaya lagi. Badan itu akan membusuk. Kulit itu akan dimakan ulat. Dah, cukuplah untuk makanan fizikal. Makanan roh ni. Hijrah roh kita. Hijrah hati kita. So bagaimana nak hijrah ni? Kurangkan kejahatan mulut kita. Sebab tu orang Melayu panggil lisan. Lisan. Ambil perkataan Arab dan orang Melayu setuju dengan perkataan Arab tu. Lisan. Lidah dan tulisan. Faham Jangan. Antara kebaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan lupa ni geng-geng. Janganlah ejek. Lisan ni jagalah lidah dan tulisan kita. Jangan kecam orang. Antara kebaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, jangan lupa. Apa dia? Geng. Takaful Islam. Insurans Islam. Bank Islam. Dia ada usaha dia ke arah tu. Wallahualam. Sebab tu saya kata, jangan terperangkap dalam dunia politik. Politik bukan agama. Politik hanya sekadar alat untuk perjuangkan agama. Itu dia. Islam, kita sama Islam jangan gaduh. Kerana mulut badan binasa. Kerana perkataan kita ke neraka. Terima kasih Mazlingah. Betul tu. Kerana mulut badan binasa. Kerana lisan, lidah dan tulisan kita ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Pujuk hati kita, tukar perkataan kecam kepada kesian. Kesian dia. Saya cuba tengok berapa lama dia dalam penjara, tuan-tuan. Kalau dia ada dosa, Allah ampunkan dosa dia, selesai. Yang kita sibuk jaja dosa orang, macamlah kita disempurna. Nanti, siapa ada yang kutuk ulama macam Tok Guru Hadi Awang? Siapa kita layak ke kita? Solat malam ke kita? Tu sebab tu
yang dah agama baru yang dipanggil agama politik ini mengajar kita kecam mengecam orang, kutuk mengutuk orang, jatuh menjatuh orang. Tetapi agama Islam mengajar kita apa tuan-tuan? Bersatu padu, memaafkan. Ya Allah, tu dia. Saya tak tergamak nak kata ke orang. Macam Tok Guru Hadi Awang. Ya Allah, sampai hati kau cakap macam tu. Saya pernah sembang dengan Tok Guru Hadi Awang. Ayah cik tak terasa ke orang kecil ayah cik? Hentam ayah cik, kutuk ayah cik, maki hamun ayah cik. Kata ayah cik ambil rasuah 90 juta. Ayah cik tak baca ke dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram? Ayah cik tak baca ke dalam WhatsApp group? Dok. Dia jawab simple je. Dok. Amba dok baca. Amba dok baca semua tu. Amba dok baca WhatsApp, amba dok baca Facebook, yang amba baca Quran. Ini orang yang mempunyai kekuatan roh. Hijrahlah hati kita, hijrah roh kita. Aduhai. Oh ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jagalah. Lain, yang ahli politik lain. Mereka ada dapat duit, mereka bercakap, mereka ada dapat political mileage, mereka mencari makan, mencari kuasa dan pengaruh. Kita ni yang follower, aduh ya Allah. Apa yang kita dapat? Orang kutuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Setakat ni saya tak dengar isu rasuah dia. Dan setakat ni sepanjang pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak ada seorang kaki tangan kerajaan yang diberhentikan kerja, tak dapat gaji. Walaupun kerajaan nak bankrupt, negara akan bankrupt, akan muflis. Saya tak jumpa. So saya menyeru kepada follower dan siapa yang mendengar video ni, berhentilah mengutuk orang. Berhentilah. Macam betul, macam Dr. Zulkifli Al-Bakri. Macam saya, pendekatan saya macam ni. Siapa pun jadi pemimpin, itu adalah aturan Allah kerana pilihan kita. Itu je. Allah dah atur dia jadi pemimpin. Dia atur dia orang jadi PM. Kalau dalam Islam, kita paling takut untuk diberi amanah. Kerana kita takut kita jadi hianat pada amanah yang Allah berikan. Antara hianat amanah yang Allah berikan adalah roh kita, hati kita. Jaga hati. Jaga hati daripada perasaan benci. Janganlah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom pujuk hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tukar. Jangan kecam, tapi kasihan. Urusan dia dengan Allah, biarkan. Kita buat urusan kita. Ini untuk kesihatan roh. Tajuk kita ni, hijrah diri. Diri yang pertama, roh. Roh kita kena baiki. Apa khabar orang Brunei? Maria, alhamdulillah. Sekejap Lagi satu, kita tengok macam ramailah yang ini bukan agama. Politik bukan agama. Orang yang berpolitik itu terpulang pada dia. Itu cara dia cari makan, cara dia cari pengaruh, cara dia hidup. Tapi orang manusia macam kita ni, tuan-tuan, orang bawahan ini, selagi benda tu baik dan tidak ada niat jahat selepas itu, kita sokong. Alright? Gang? Dah, tu dia. Pujuk hati kita. Dah, jangan bergaduh sama sendiri. Orang yang mempunyai kesihatan roh dia tinggi, dia tidak suka kecam. Bak kata Tok Guru ni Aziz. Tok Guru ni Aziz pesan, kita menerir, bukan menyerir.
Faham tak? Faham tak? Kita menyerih bukan menyerik. Kita menerih bukan menyerih. Faham tak? Kita menerang bukan menyerang. Terang kan? Islam lagu ni, Taliban lagu ni. Nobody perfect. Tak ada seorang pun yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Hak mutlak Allah adalah kesempurnaan. Sempurna itu Allah Maha Sempurna. Kita tak. Kita manusia biasa. So hijrah diri kita dengan menjaga. Ustaz tak rasa bersalah yang berdosa ke mempertahankan orang yang salah dan berdosa. Wallahualam. Saya minta maaf Kalau tuan-tuan rasa saya salah, saya minta maaf. Saya tak. Saya beritahu ubah perkataan kecam kepada perkataan kesian. InsyaAllah. Yang salah. Saya tak pernah nampak, saya takkan cakap macam tu. Macam tu. Faham Kita menerang bukan menyerang. Wallahualam. Itu dia. Itu dia. Saya tak sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kena jelas kat situ lah. Wallahi. Cuma saya tak nak orang mengecam orang lain. Hentikan untuk kesihatan roh kita. Orang yang kecam orang lain, dia ada masalah kesihatan roh dia. Hati dia. Saya ulang balik statement, saya tidak menyokong siapa-siapa kat sini. Saya cuma mengajar supaya kita balik pada Islam. Islam adalah agama. Politik bukan agama. Jangan sampai dalam hidup kita hari-hari kita cerita pasal politik hingga hati kita jadi rosak. Ruh kita jadi down. Boleh dah? Wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ialah betul. Sekejap ni. Betul Sal Malik. Alright, subhanallah. Betul. Rosnah MK. Terima kasih. Rosnah MK, terima kasih. Saya seronok bila orang tegur saya. Saya seronok sangat orang tegur saya. Cuma nasihat saya, jangan kecam. Orang yang suka kecam orang lain, roh dia, kesihatan dia. Kalau dia bersalah, dia dah dihukum, silakan. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Menyerang dengan bukti dan apa, betul lah Rosnah cakap tu, betul, benar. Cuma kita sendiri tak sempurna. Itu saja. Wallahualam. Saya cerita kebaikan dia. Bukan tanda saya sokong dia. Tidak. Itu dia. Saya menerang kebaikan Abah. Terang kebaikan Abah. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia juga seorang yang baik. Dan kita sokong dia. Macam tu. Cuma saya nak nasihatkan pengikut-pengikut, follower, jangan kecam orang. Itu dia. Okey? Jangan pandang keburukan orang. Pandang juga kebaikan orang. Orang yang mempunyai kesihatan roh ni, dalam kita hijrah diri kita. Zul Majdi. Zul Bey. Haji Zul Bey. Bila kita nak buat projek tu? Nanti call lepas ni call. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan marah. Jangan cepat melata. Jangan cepat mengecam. Jangan cepat takut kesihatan roh kita akan berkurangan. Roh kita akan sakit. Fizikal kita hebat. Pewatakan kita hebat. Tapi hati kita sakit. Itu je. Jangan kecam. Kalau ada orang tidak bersependapat dengan kita, jangan kecam. Itu saja. Wallahualam. Cuba tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri. Orang kecam dia gila-gila je. Cuma berbeza pandangan. Terpaksa tutup masjid demi kebaikan dan nyawa umat Islam.
Kalau wabak ni merebak, Dr. Zulkifli Al-Bakri bertanggungjawab terhadap kematian umat-umat Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pujuk hati kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri juga manusia dan dia telah ada mempunyai satu pandangan, dan pandangan sebagai ulama dan juga yang menjaga kebaikan agama, dia kena jaga agama dia. Macam tu dia. Alhamdulillah, kadar kematian di kalangan umat Islam di Malaysia dapat dikurangkan dengan buat ialah satu kaedah yang menjaga maslahat umum, maslahat orang ramai, terutamanya umat Islam. Wallahu alam. Saya dah beritahu, orang yang mempunyai kesihatan roh, bila berlakunya uh, perintah masjid ditutup sementara waktu, sementara wabak, maka orang yang ada kesihatan roh kata, oh, ini telah difatwakan, maka kita ikut fatwa tu. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita masuk, kita jadikan rumah kita seperti masjid. Solat berjemaah di rumah, baca Quran, baca tu, baca ni, kita akan jadi tenang. Daripada kita kecam, apalah Menteri Agama, kenapalah macam ni tutup masjid. Orang yang kenapa jadi macam ni dulu, huha-huha. Tak, saya tak pernah tengok Dr. Zulkifli Al-Bakri huha sana, huha sini. Tidak. Dia menerangkan. Dia bercakap tu dengan hikmah. Kesihatan ruh dia tinggi. Itulah orang yang kita beritahu apa semalam. First, untuk dapat kesihatan ruh yang tinggi, dia sering mengaji Al-Quran. Dia faham Al-Quran. Okey? Nampak? Yang nombor 2, tu dia. Syafizaza, macam kita jangan kecam. Jangan komen benda yang menyebabkan benda tu boleh jadi membarah. Pujuk hati kita pelan-pelan. Pujuk. Kita nak cerita kesihatan roh. Ramai orang cerita tentang kesihatan mental. Tapi kesihatan roh, Allahu Akbar. Betul. Dah ada contoh dah. Contoh-contoh orang yang mempunyai ini. Macam mana nak dapat tu? Kita kata Quran, rajin mengaji Al-Quran. Quran peneman kita di alam barzah. Quran peneman kita di alam barzah. Sebaik-baik peneman. Facebook tidak menjadi peneman kita di alam barzah. Okey. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, solat. Solat adalah tempat kita meluahkan perasaan kita. Tenang. Allah akan charge bateri kita. Top up. Kita lalu tol ada, kita lalu RNR, kita lalu dalam kehidupan kita ni, kita lalu lebuh raya, kita kena bayar tol. Dan kita kena lalu apa? Tu apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ni. Kena tambah prepaid. Kena tambah top up touch and go. Macam tu juga dalam kehidupan kita. Kita lalu kehidupan kita ni ada 5 waktu. Kita tambah nilai dalam hidup kita. Tambah kesihatan roh kita ketika solat. Sebab tu solat jangan laju-laju. Jangan katun-katun. Allahu Akbar. Macam tu. Boleh dah? Allahu Akbar. Slow and steady. Allah Maha Besar. Allah Maha Berkuasa. Aku tak ada kuasa. Boleh dah? Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nobody perfect. Yang perfect, only Allah. So let's go. Pujuk hati kita. Hari ni, ulang balik. Ulang balik satu perkataan yang paling penting dalam hidup kita. Orang yang mempunyai kesihatan ruh dia tinggi, dia akan senantiasa dengan Allah.
Allah, Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan mereka ni akan dapat satu ketenangan. Dan bila dia tenang, dia akan jaga perkataan dia. Perkataan. Hati. Perkataan. Hati. Perkataan. Hati ni apa dia? Sentiasa lapang. Maafkan semua orang. Okay? Maaf ni macam ni tau. Maaf ni gini. Sila Asimah Ali. Terima kasih. Tengok orang ngaji Quran. Sebab tu Asimah Ali tenang. Ngaji Quran. Okay? Yang nombor 2. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi. Bila perkataan kita tenang, tindakan kita pun tenang. Sebab kita ada kesihatan roh. Macam mana nak sihat roh? Saya ulang balik. Mengaji Al-Quran. Nombor 2, tak lain dan tak bukan, solat. Dan nombor 3, sedekah. Nombor 4 hari ni kita belajar, iaitu memaafkan. Memaafkan. Dunia ini luas bagi seorang yang pemaaf. Dunia ini sempit bagi seorang pendendam. Dunia ini panas bagi seorang yang pemarah. Jom pujuk hati kita supaya memiliki kesihatan roh. Roh ni diperlukan sehat. Bila roh sehat, kita senang beramal ibadat. Maafkan. Jangan berbalah. Relax. Macam mana kita boleh maafkan orang lain, maafkan juga diri kita. Maafkan diri kita apa dia? Dengan mengaku kita lemah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Aku banyak buat dosa. Banyak cakap, banyak salah. Banyak cakap, banyak silap. Nak ngajak orang, mungkin kita sendiri pun tak betul lagi. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah. 1. Yang nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pujuk hati kita supaya berlatih memaafkan orang lain juga. Ya Allah, dunia dah nak kiamat. Aku pun tak esok tak lusa mati. Dah lah kena kanser. Tak esok tak lusa. Dah lah wabak COVID banyak. 15 saat. COVID ini datang boleh jadi apa? 15 saat saja. Masuk dan boleh merosakkan paru-paru. Boleh menjangkiti orang lain. Boleh menyebabkan kita mati. Dalam keadaan macam ni pun roh kita tak tenang. Roh kita sakit. Kita mempunyai satu budaya yang kasar. Budaya yang perkataan yang kita keluar ni. Oh ya Allah. Tulisan yang kita tulis ni. Semua. Saya faham semua orang berada dalam keadaan tertekan, stres. Tetapi nak mendapat ketenangan. Mesti mempunyai roh. Jom geng, sebelum roh kita berpisah daripada badan, jom kita hijrah. Perbaiki kesihatan roh kita dengan memperbaiki kesihatan hati kita, dengan memperbaiki tutur kata kita, lisan kita, lidah dan tulisan. Jomlah kita baiki. Jom, let's go. Ini dia. Saya cerita, ini adalah sebuah lori. Lori ini membawa ikan. Di lori bawa ikan. Bertahun-tahun lori bawa ikan. Satu hari lori ini dekat sebuah selekoh.
lori terbalik. Keluarnya ikan. Tumpahnya ikan. Lori akan bawa terbalik, yang tumpahnya pasti apa yang dibawa. Ni lori bawa emas. Dekat selekoh, lori terbalik, tumpahnya emas. Dia akan tumpah apa yang dibawa. Ni lori kehidupan kita. 70 tahun, 80 tahun. Bawa maksiat, bawa dosa. Di selekoh sakaratul maut. Lori ni terbalik. Yang akan tumpah apa yang kita bawa. Apa yang lisan kita kata. So, pujuklah hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Buang. Jangan bawa maksiat. Jangan bawa dosa. Jangan bawa ni. So, pujuk hati kita, bawa benda-benda baik. Ikan merah ke tenggiri? Sam. Tenggiri lah, Sam. Tenggiri sedap, Sam. Buat goreng pun sedap. Alright. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, lori dan kehidupan ini, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita bawa amal, bawa Al-Quran. Kita kurangkan mengata orang, baca Facebook, ni kita tengok Quran Hours, kita sibukkan diri dengan Quran, baca terjemahan Al-Quran. Lepas tu kita solat, banyakkan solat. Solat qada kita pun tak mampu, kita nak qada yang kita tinggal masa muda-muda dulu. Kita pula Allahu Akbar. Allah. Kita, ya Allah. Apatah lagi solat sunat. Bangun malam handphone dulu, Quran dah lama tak pegang. Ya Allah. Kita kalau bawa ni, amal-amal soleh ni, sedekah, maafkan orang lain, dekat satu selekoh, sakaratul maut, terbalik lori kita ni, akan tumpah daripada mulut kita. Apa yang kita selalu ucapkan. Mudah-mudahan kalam-kalam yang baik. Mudah-mudahan mati ketika baca Quran. Mati ketika solat. Mati ketika sedekah. Tengok orang yang rajin sedekah. Macam Abam. Abam meninggal dunia, Masya Allah. Ramai yang semayang jenazah dia. Salah seorang dia saya bagi tazkirah. Ketika Abam meninggal dunia tu, macam saya rasa macam bagi khutbah Jumaat. Dan bila saya pergi ke kubur Abam, besok pagi sampai pukul 10 malam tu, pintu nak tutup, dah malam dah, pintu pagar nak tutup, ada seorang perempuan dengan seorang anak naik motor. Pakcik, boleh tak saya tengok kubur Abam? Dah balik. Besok datanglah. Pakcik, saya datang dengan anak, saya naik motor ni dari jauh. Oh ya ke? Masuklah, inilah kubur Abam. Apa yang kamu dengan Abam ni saudara mara ke? Tidak, pakcik. Anak saya 2 orang. Dia yang sekolahkan. Dah mati, baru orang tahu kebaikan dia. Sebab suka sedekah. Ingat? Sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Sebab tu jaga amal. So, kalau kita buat amal-amal yang macam ni, insya-Allah. Dan jalan lagi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, lori kehidupan kita ni, kita bawa amal soleh. Dekat selekoh sakaratul maut, kita meninggal dalam keadaan beribadah. Mati dalam keadaan solat, tuan-tuan. Allah, cantiknya. Cantiknya, ya Allah. Sebelum roh terpisah daripada badan, roh tu dah biasa solat. Roh tu tahu, Allah, cantiknya. Meninggal dunia. Allah Akbar. Roh kita sihat tak sihat? Satu lagi. Seorang yang sangat pemaaf. Maaf. Seorang yang sangat pemaaf. Allahu Akbar. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ada tak jiran kamu ataupun sahabat-sahabat kamu yang ahli syurga?
So Nabi tunjuk seorang sahabat. Sahabat tu dia tengok hidupnya biasa. Dan tiba-tiba sahabat-sahabat lain tanya dia, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu dikatakan oleh Rasulullah ahli syurga? Oh, aku tak ada buat amal banyak sangat. Cuma sebelum tidur, aku maafkan semua orang yang menyakitiku. Dia maafkan semua orang. Itu menyebabkan amalan dia ke syurga. Tuan-tuan dan puan, semua yang beri salam daripada awal hingga akhir, saya menjawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, hari ini kita tambah nilai dalam hidup kita, iaitu menjadi orang-orang yang menjaga kesihatan ruhnya, kesihatan hatinya dengan menjaga lisannya. Lisan, lidah dan tulisannya. Lidah kita jaga, jangan kata benda-benda yang buruk. Cakap benda-benda yang baik. Jangan mengata sesuatu yang boleh menyebabkan orang lain marah. Kalau saya ada lah sepanjang hidup, saya ada cakap satu benda yang menyebabkan tuan-tuan marah, saya minta maaf. Tolonglah maafkan saya. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Kalau ada yang tersalah, tegurlah. InsyaAllah saya berubah. Wallahualam. Okey, dan last kali dah 7.30 dah. Kita nak berhenti dah. So, kita buat kesimpulan hari ini. Awal, kita bercerita tentang Taliban. Taliban, talib, maknanya pelajar ataupun anak murid. Taliban, anak murid yang ramai lah. Anak-anak murid yang. Alright. Mereka membebaskan negara mereka. So, hati yang bersih, ruh yang sehat, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang Taliban yang memerdekakan negara mereka daripada aturan politik Amerika Syarikat. Selepas mereka berjaya 20 tahun yang lalu membebaskan negara mereka daripada Rusia. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus lagi, kita bincangkan tentang kesihatan ruh kita dengan menjaga lisan, lidah dan tulisan. Saya beritahu tentang kebaikan-kebaikan orang-orang yang tanpa menyokong mereka. Contohi kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan. Wallahualam. Dan saya ada cakap satu perkataan, politik bukanlah agama. Jangan kita terperangkap dalam tempurung dan kepanasan politik. Tetapi jadilah orang yang mempunyai kesihatan ruh, yang mempunyai ketenangan jiwa dan luahkan daripada perkataan dan tindakan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang tenang. Sebab ketenangan ruh ini penting. Sebelum kita mati, tarik sah. Ruh disentap daripada tubuh kita, menyebabkan tubuh kita meninggal. Dan akhir kalam, perkataan hadis riwayat Ahmad, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Jom, syurga tak stres, syurga tenang. Orang yang tak tenang, dia sentiasa mengintai mana silap orang, mana salah orang. Kalau cari salah, pasti jumpa salah. Kalau cari benar, pasti benar. Okey, saja daripada saya. InsyaAllah tuan-tuan. Satu lagu. Pak T nak lagu. Lagu apa dah? Ubat hati ada 5 perkaranya
Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat zikir malam. Yang keempat perbanyakkan berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjangan. Yang tamak pahala tak nak popular. Kalau popular bahawa manusia pada agama. Jangan lupa 4S. S pertama syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua geng, jangan lupa iaitu solat subuh berjemaah. Sebab solat subuh jemaah umpama mendiri ibadah sepanjang malam. Yang ketiga geng, jangan lupa sedekah subuh. Terima kasih Kita alhamdulillah semalam Pak Tam tolong saya hantar 2 orang. Nak pampers, nak susu apa semua kita dah hantar ke rumah dia. Pak Tam bayar pakai duit Pak Tam. Dan ada juga kita bagi sumbangan daripada Irwan Johari. Mana Irwan Johari? Saya tengok dia pandai main bola. Dia dah boleh main bola balik dah. Alhamdulillah Irwan Johari. Keep it up. Dia main dengan anak dia. Saya doakan Irwan ni, ya Allah, berkat dia rajin sedekah-sedekah. Tolong support the Risma. Tolong support Risma. Irwan Johari tak ada tak pagi ni. Tolong like dia. Bayang Allah tarik sekejap je. Dulu dia pemain bola yang hebat. Allah tarik zap. Kena saraf sikit je. Zap, pop, pop. Tak boleh berjalan. Kaki lumpuh. Tapi semalam, alhamdulillah, saya tengok dia boleh main bola sikit-sikit. Dia tendang anak dia. Jalan guna tongkat main. Ya Allah, luah rezeki Irwan Johari. Tolong support Rismat ataupun Irwan Johari. Tuan-tuan, dia bagi 10 pack sumbangan untuk saya edarkan. Geng saya edarkan pada mereka yang terjejas akibat PKP. Tuan-tuan, insyaAllah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini akan menyuburkan iman dalam hati kita. Ruh kita akan jadi sihat. Itu saja. Dari saya. Assalamualaikum. I love you all. Take care. Fighters fight. Assalamualaikum.